Baik, untuk tidak memanjangkan perbincangan daripada moderator sebab kita terlalu singkat masa, saya nak pergi kepada persoalan yang pertama dalam kita membicarakan tentang cabaran umat akhir zaman. Umat Nabi Muhammad merupakan umat akhir zaman yang mana cabaran yang kita hadapi dan apa yang perlu kita bimbangkan anak-anak kita nanti yang akan kita hadapi cukup hebat. Dalam kita nak menghadapi cabaran, Nabi Muhammad SAW telah menceritakan dengan detail tentang cabaran-cabaran yang telah pun menanti kepada umat dia, terutamanya kita pada generasi yang boleh dikatakan hampir-hampir sudah kepada peristiwa kiamat. Jadi saya nak minta kepada ahli panel yang pertama pada malam ini untuk mengupas hadis daripada junjungan Nabi Muhammad SAW tentang keadaan umat Islam dan cabaran yang menanti umat Islam pada akhir zaman. Dipersilakan Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Suhaimi selaku moderator kita pada malam ni. Yang dimuliakan kekanda saya Al-Fadhil Ustaz Hafizal bin Abu Hasan Al-Hafiz. Seterusnya yang saya kasihi dan saya muliakan Imam Muda Ar-Razi juga Al-Hafiz, yang kita berada pada malam ini. Seterusnya kita bersama-sama dengan penduduk-penduduk di Taman Serai Setia ini, insya-Allah. Baik, tadi tuan moderator kita telah meminta untuk kita mengeluarkan satu hadis yang mana apabila kita lihat cabaran yang perlu dihadapi oleh seluruh umat manusia yang ada di atas muka bumi Allah ini, terutamanya kita ini yang hidup dalam keadaan yang Nabi kata wa tazharul fitan, akan zahirnya banyak fitnah. Yang mana fitnah ini pula, kata Imam Ibnul Qayyim, dia bahagikan kepada dua. Yang dikatakan fitnah ini pula ada dua fitnatan. Yang pertamanya fitnah apa? Fitnah syubhat. Yang kedua fitnah syahwat. Yang inilah dua benda yang akan menjadi duri dalam daging, gunting dalam lipatan kepada diri kita, dan akan memusnahkan umat manusia sekiranya kita tadi tidak berpegang kepada hadis baginda Nabi dan juga Al-Quran yang telah ditinggalkan kepada kita. Sebab itulah dalam sebuah hadis yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, gambaran di akhir daripada zaman ini akan timbulnya beberapa jenis manusia. Antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yushikur rajul muttaqian ala arikatih. Disebutkan bahawasanya akan ada seorang lelaki di zaman ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittikaq ni maksud dia duduk, bukan kata bersandar macam saya ni. Dia ittikaq ni dia letak tangan, macam saya letak ni. Dia letak tangan ni. Kalau kata kita pergi ke restoran-restoran Arab ke di mana-mana di Malaysia ke di Saudi ke, dia akan ada satu cushion yang mereka buat, kemudian dia akan ada tempat letak tangan ni. Tempat tu yang tu nama dia takaya. Ittikaq ni duduk dalam keadaan begitu. Ada orang duk mai bersantai, jumpa dengan dia apa semua, akan ada kumpulan tu tadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhaddithu bihadithin. Yang dia ni apabila dia bercakap tentang soal hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila dia mengkhabarkan akan sesuatu perkhabaran yang disebutkan apa dia, bainana wa bainakum kitaballah.
Di antara aku dengan hang ni tadi, kita semua ni ada apa? Ada Al-Quran yang dikatakan la raiba fi. Macam hari ni Al-Quran awal-awal lagi Allah Ta'ala dah kata zalikal kitabu la raiba fi. Pada ini kitab tidak ada keraguan. Macam mana kita boleh faham kata kitab itu adalah Al-Quran yang dimaksudkan oleh Allah? Sebab tu kalau kata kita mengaji, dia apabila ada alif lam, dia menjadi kepada tanda isim ma'rifah al-kitabu bermakna Al-Quran sahaja yang tidak ada keraguan. Hak lain semua keraguan belakang. Sebab tu bila datang dalam bab ni yang dibahaskan, dia kata apa? Yang tak ada keraguan mutlak Quran. Maka dia kata bainana wa bainakum kitab Allah. Ada yang disebutkan sebagai Al-Quranul Karim. Fama wajadna fihi halalun istahlalna. Dia kata kalau kata dalam Al-Quran itu kita jumpa benda yang halal, istahlalna, insya-Allah kita akan kata benda tu halal. Tapi sekiranya fama wajadna fihi haramun haramna, maka dia kata sekiranya dalam Quran itu ada benda yang haram, maka kita juga akan mengatakan haram. Maka inilah yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan ada kumpulan yang cuma berpegang kepada Al-Quran. Hari ini ahli panel yang lain mungkin pening lah dia ni buat main isu apa ni. Rupa-rupanya kita nak relate sikit dengan kes yang terbaru pada hari ini, kumpulan yang anti hadis yang disebutkan juga sebagai Quraniyun. Orang yang mereka ni tadi hidup mereka berlandaskan kepada mutlak Quran, hak lain tak mau. Hebat lagu mana kita ni sangat kita nak pegang kepada Quran saja, sedangkan ayat Al-Quran itu sendiri perlu didokong dalam setengah-setengah bab. Antaranya contoh dalam bab semayang, Allah Ta'ala cuma kata wa aqimus salah, dirikan semayang, wa atimul hajja wal umrata lillah. Tapi cara pelaksanaan tak disebutkan. Macam mana kita nak buat sekiranya kita berpegang mutlak kepada Quran, hadis kita tolak? Hari ni kumpulan ni duk ada. Sebenarnya isu ni dah lama dah, isu anti kepada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup lama dah benda ni. Antara yang cukup anti lagi kepada hadis Nabi ni siapa dia? Puak-puak Syiah. Itu juga antara kumpulan yang anti kepada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang benda yang menjadi masalah paling besar dalam kalangan umat manusia kita, yang pada hari ini kononnya cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kononnya kasih kepada Nabi, cinta kepada Allah, tapi dalam masa yang sama mereka tolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita nak panggil Islam apa macam ni? Dia duduk dalam kategori apa ni tadi kalau kata dia berani tolak hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan ayat Quran jelas kepada kita banyak ayat. Antaranya kata Allah, man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, maka dia telah pun taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini antara fitnah, antara ancaman, antara perkara yang menjadi masalah virus kepada masyarakat kita pada hari ini. Semua pakai serban belakang, pakai jubah. Kita nak kenal pada hari ini mana satu orang yang khianat dengan Islam, mana satu orang yang nak memperjuangkan Islam itu sendiri. Amat sukar pada hari ini. Pakai serban ni haji, duduk atas kepala. Haji apa? Haji nombor tu. Yang ni yang kita kata tadi, kesedaran dia tak sedar. Kata dia duduk dalam zaman yang penuh dengan fitnah. Fitnah ni bukan kata fitnah yang kita duk faham tu. Orang Melayu ni dia pun ada fitnah juga. Apa dia fitnah orang Melayu? Memperkatakan sesuatu yang tidak benar, maka itu dianggap sebagai fitnah. Kita cerita buruk seseorang itu sedangkan benda itu tak betul, dihukumkan fitnah menurut istilah bahasa Melayu. Sebab itulah orang Melayu pun banyak ulama-ulama tafsir juga. Dia baca ayat wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dia baca ayat tu tadi, dia kata apa?
Fitnah itu lebih besar daripada membunuh. Faham ayat Quran pun tak ketahuan hala. Tu lagu mana kita nak mendepani masalah yang dikatakan umat yang berada di akhir zaman pada hari ini. Semua nak memperjuangkan agama Allah, semua nak memperjuangkan hakikat syariat Allah, tetapi di mana kita dalam meletakkan Al-Quran dan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah perkara yang kita kena lihat pada hari ini. Sedangkan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tak berlaku. Kalau kata tuan-tuan tengok macam mana Nabi ni, dia apabila datangnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan membawa rahmat kepada seluruh alam, Nabi datang bawa rahmat. Apa dia yang rahmat itu? Apa dia yang dikatakan kasih sayang itu? Cuba tuan-tuan tengok apabila datangnya kehadiran Islam, apa yang Nabi bawa? Nilai pangkat, nilai kedudukan, nilai darjat tidak ada di dalam Islam, melainkan yang menjadi perbezaan di kalangan kita, inna akramakum indallahi atqakum. Inilah mulianya Islam. Cabaran ni yang kita nak kena pupuk, yang kita nak kena letak dalam kalangan anak-anak kita yang menjadi pewaris kita, yang akan hidup 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Dan kita pun kalau kata panjang umur akan tengok zaman yang lebih teruk daripada tu. Bila kata datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua polisi berubah, dasar berubah. Antaranya apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenepikan tentang soal pangkat dan kedudukan. Bilal bin Rabah contoh dia. Bilal bin Rabah ni orang apa? Orang kulit hitam, keturunan hamba, yang kalau kata nak banding Bilal dengan kita, segak kita daripada Bilal. Tapi kita dijamin dalam syurga ke? Nehi kebinehi. Yang kata Bilal jamin dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai Nabi jumpa dengan dia, Nabi kata kepada dia, hadithni ya Bilal bi arja amalin amaltahu fil Islam. Nabi tanya kepada Bilal, wahai Bilal, apa benda yang kamu buat sepanjang kamu hidup atas dunia ni? Sepanjang kamu duduk dalam keadaan Islam, apa benda yang kamu buat? Li'anni sami'tu khashfatina alayhi baina yadayya fil jannah. Aku pernah mendengar tapak kasut kamu di dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Bilal daripada satu keturunan hamba diangkat kemuliaannya. Dengan sebab apa? Dalam Islam tidak pernah dipandang kepada warna kulit, kedudukan, pengaruh, tetapi yang dipandang adalah nilai keimanan kepada Allah. Inilah cabaran yang kita nak kena semat, yang kita nak kena letakkan dalam diri anak-anak kita, mendepani cabaran yang paling besar mendatang ini, fitnah akhir zaman. Maka kata Bilal kepada Nabi, ma amiltu bi arja amalin min anni lam atawadda lam atatahhur bukuran tamman fi sa'atin minal laili wan nahar illa sallaitu ma kutiba li an usalli, kata Bilal. Bilal jawab dalam keadaan yang cukup sempurna, dalam keadaan merendah diri. Bilal kata kepada Nabi, ya Rasulullah, aku tak ada apa-apa ya Rasulullah, melainkan aku cuma sempurnakan daripada wudhu aku, dan aku sempurnakan apa yang Allah Ta'ala wajibkan kepada diri aku. Yang tu saja aku buat. Aku nak kata ada amalan special, tak ada. Tapi murninya Bilal dalam memahami arti kata Islam, dalam memahami arti kata iman, disitulah keikhlasan itu akan timbul. Maka inilah yang akan menjadi perkara yang paling besar, agar kita dapat mencegah diri kita daripada berlakukan kefasikan dan juga melakukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah perkara yang kita lihat apabila mutaakhir ini timbul satu kumpulan yang anti kepada hadis Nabi. Baru ni keluar pula. Siapa dia? Nama dia Marina Mahathir. Ni sebut terus ni. Pasal dia sebab kita pun rasa sedih dengan sebab dia tu. Dia rasa sebab dengan penahanan Kasim Ahmad. Saya nak habaq daripada satu sudut, Kasim Ahmad tu memang perlu didakwa dah.
Tapi orang yang membenarkan dia tadi itu boleh bercakap di yayasan kepimpinan perdana itu pun perlu didakwa, sebab dia tak ada autoriti untuk dia nak takwih pergi ke situ. Mesti ada orang yang buka jalan kepada dia. Siasat dan tangkap orang tu sama. Sebab berpahaman yang sama. Tak adil di sini sekiranya memberikan kezaliman kepada dia seorang saja, memberikan hukuman kepada dia seorang sahaja, yang lain dibiarkan bebas. Islam nak jadi apa pada hari ini? Inilah yang kita risau pada hari ini. Kumpulan yang mutlak terima Quran, kumpulan yang menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada juga orang yang tolak Quran pakai hadis saja, macam-macam. Sebab itulah Nabi bagi tahu kepada kita bahwasanya akhir zaman ini akan berpecah umat aku, wa sataftariqu ummati. Akan berpecah umat aku ni daripada juzuk kehidupan mereka itu kepada berapa? Sab'in. Disebutkan salasin wa sab'in al-firqah, 73 puak, kulluhum finnar illa wahidah. Semua dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan satu saja. Nak duduk dalam kumpulan yang satu tu tadi macam mana? Bukan duk pergi dakwa, oh saya lah ahli kumpulan satu tu, tak. Kena tengok hidup kita berlandas tak kepada Al-Quran dan kepada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah antara cabaran yang paling besar kita orang Taman Serai Setia dan seluruh umat manusia yang duk tengok dalam internet ke apa-apa. Semua kena sedar benda ni. Kita berada di penghujung zaman, yang zaman itu tadi banyak fitnah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz. Macam Ustaz kata tadi, betul Ustaz. Hari ini baca paper pun ada juga. Ada pula dulu kita dengar cerita Tuhan Harun. Ada orang nama Harun, dia mengaku Tuhan. Hari ini ada lagi satu orang mengaku Nabi pula. Dan dia punya sasaran dia kepada golongan accountant dengan golongan lawyer. Nak cerita maknanya fitnah akhir zaman ni, duk buat ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran pelik ni, ada juga orang yang ikut. Dan golongan yang menjadi sasaran mereka ni kebanyakannya orang-orang daripada golongan profesional. Jadi saya nak alih soalan saya kedua pada malam ini kepada Al-Fadhil Ustaz Hafizah. Kerana dalam hadis Nabi ada memperingatkan tentang ancaman kepada umatnya di akhir zaman akan wujud dua golongan yang dinamakan sebagai ubadun juhalun wa qurra'un fusaqun. Ada orang yang jahil tapi hebat daripada segi ibadahnya. Dia cinta kepada, orang kata buat ibadah tapi jahil. Dan yang kedua, orang yang alim tapi perangainya jahat. Jadi Ustaz, kejahilan ini merupakan satu ancaman besar kepada masyarakat kita pada hari ini kalau kita tidak serius untuk mendepani cabaran ini. Jadi minta Ustaz tolong huraikan kepada persoalan yang kedua. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Suhaimi Ismail selaku moderator pada malam ni. Sahabat baik ana iaitu Ustaz Tirmizi bin Samsul Arif Al-Hafiz, panel yang pertama. Sahabat ana juga iaitu Imam Muda Ar-Razi Al-Hafiz, moderator panel kita seterusnya. Pada pengurusi surau dan AJK Surau Taman Serai Setia, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang hadir pada malam ini. Mudah-mudahan tuan-tuan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, soalan yang diajukan oleh saudara pengurusi, Ustaz pengurusi kita sebentar tadi, saya suka nak membawa kepada satu cerita yang tuan-tuan sangat familiar cerita ini. Tuan-tuan yang kaki gamak Piramli, mesti pernah tengok gamak Pendekar Bujang Lapuk. Tuan-tuan yang orang lama-lama, budak-budak zaman lah pun mereka suka gamak Pendekar Bujang Lapuk. Sebelum saya nak bawa hadis-hadis Nabi, nak cerita tentang kejahilan umat akhir zaman, bahayanya kejahilan kepada umat ni tuan-tuan.
kalau tuan-tuan ingat lagi, cara mudah untuk kita faham orang jahil ni macam mana. Kalau tuan-tuan ingat, bila 3 orang pendekar bujang lapuk ni tak erti baca surat, mereka pergi jumpa Aini. Mereka kata, Aini, tolong baca saat kat kami. Tak boleh baca kan 3 ni? Bukan tak boleh, boleh. Tapi masalah dia, Aziz dia baca bunyi syair, Sudin baca bunyi Arab, Ramli baca tak bunyi langsung. Tentang muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, nak berkata apa tuan-tuan? Itu satu contoh gambaran yang menunjukkan secebis bentuk kejahilan. Tapi bukan itu sandaran asasnya, itu cuma satu humor, bentuk hiburan kepada kita, tetapi kesannya sangat besar. Apatah lagi dalam isu agama tuan-tuan. Kalau seseorang itu nak memberikan pendapat dan pandangan dalam agama, kalau setakat nak baca surat bunyi Arab tak apa lagi. Walaupun dia baca bunyi unta padang pasir tumpuk-tumpuk ke, hantam bilah. Tapi tuan-tuan, apa yang Ustaz Tirmizi sebut tadi kepada kita tentang kejahilan ini, kalau dia melangkaui dan melampaui kepada hal-hal agama, dia sangat bahaya kepada umat Islam di akhir zaman. Sebab itu yang disebut oleh moderator tadi tuan-tuan, muncul golongan-golongan yang disebut sebagai orang yang mengaku sebagai Rasul, sebagai Nabi. Apa yang disebut oleh Ustaz Tirmizi sebentar tadi, menceritakan tentang golongan anti hadis, yang terpengaruh, yang terikut, bukan calon-calon manusia tuan-tuan. Ada profesor, ada yang mengajar di universiti, ada yang menulis buku dah pun, ada yang mengajar anak murid dah ratusan ribuan sekalipun, ada yang berpendidikan sehingga 2-3 PhD, tapi boleh ikut. Bukan ambil gempang dan dia menyanyi malah ni tuan-tuan, tapi nak beritahu kata bahayanya kejahilan ini boleh kena kepada siapa saja. Sebab itu apa yang disebut oleh moderator dalam hadis yang diriwayatkan oleh melalui Anas bin Malik radhiyallahu anhu, akan ada di akhir zaman disebut ubadun juhalun wa qurra'un fasaqah. 2 golongan. Satu, kaki ibadat, rajin masjid, rajin surau, tapi masalah dia bila time sembahyang takbir sukumen. Nampak tak? Bila sembahyang nampak macam duk kuat kupu-kupu. Nak bagi tahu tentang apa tuan-tuan? Kejahilan. Mengaji tak mau, kuliah pengajian dibuat tak hadir, forum perdana untuk mencetuskan semangat untuk mendekatkan diri kepada agama tak minat. Tapi kalau rancangan-rancangan berbentuk hiburan dan sebagainya, sanggup tunggu walaupun terpaksa sehingga lewat malam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, satu golongan disebut oleh Nabi SAW sudah wujud pada zaman ini, iaitu ubadun juhalun. Golongan yang beribadat kepada Allah, sembahyang, baca Al-Quran dan sebagainya. Tuan-tuan, ini yang kita takut sebenarnya. Golongan yang kuat beribadah, nak kepada agama tapi tak minat kepada majlis ilmu, mereka jadi satu golongan yang melakukan ibadah kepada Allah dalam keadaan jahil. Di akhirat esok tuan-tuan, segala amalan yang mereka lakukan dilempar kembali kepada mereka. Allah tak terima amalan mereka. Tetap hadirin mukminin yang dirahmati Allah, golongan kedua yang lebih dahsyat yang disebut oleh Nabi sudah pun ada. Yang ini paling bahaya daripada ubadun juhal. Kaki ibadat yang jahil, mudarat dia saja. Orang yang sembahyang jahil, tak betul sembahyang dia, tidak sah ibadah dia, mudarat dia kepada ibadah dia dan kepada dia saja. Tapi golongan yang kedua yang lebih dahsyat lagi tuan-tuan, yang disebut oleh Nabi, yang disebut oleh moderator sebentar tadi, qurra'un fasaqah. Golongan yang alim, yang dikurniakan ilmu agama kepada mereka, penuh di dada ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, tapi khianat kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Cabaran yang cukup hebat kita berada pada hari ini tuan-tuan. Hari ini saya pernah jumpa Ustaz Tirmizi sebagai pendakwah, Ustaz Imam Muda Ar-Razi, yang masak sangat dengan apa yang berlaku dalam masyarakat kita hari ini. Kita pernah dengar, kalau kita kata awak kok buat macam ni,
Dia kata ustaz tu kata tak apa. Nampak? Orang hari ini tuan-tuan, dia akan guna nama orang agama. Dan lebih malang lagi apabila orang agama yang digunakan itu, orang itu yang berpendidikan agama, yang ada sepatutnya ada roh Islam, tapi khianat kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana masyarakat pada hari ini tuan-tuan, mereka akan base kepada golongan agamawan. Walaupun hak mai ni, walaupun dia panggil ustaz, lebih sengit ke, lebih tak sengit ke, serban longgak ke, dia tak peduli. Yang penting ustaz tu kata tak apa. Dia tak peduli. Dia yang penting bagi dia, ustaz kata tak apa. Ni ramai ustaz kata tak boleh. Tak, ustaz tu seorang kata tak apa. Aku kira dia. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, qurra'ul fasaqah. Cukup dahsyat yang wujud pada hari ini. Sebab itu tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya nak mengajak tuan-tuan untuk kita merenung satu hadis Nabi SAW. Hadis ringkas sahaja. Hadis yang disebut, yang diriwayatkan melalui Salamah binti Al-Hur radhiyallahu anha, katanya sami'tu Nabi SAW yaqul, ya'ti 'alan nasi zaman, akhir zaman isu akan datang kepada manusia di akhir zaman. Kita cek ada tak apa yang disebut oleh Nabi. Yaqumuna sa'ah, mereka berdiri dalam saf untuk sembahyang, berdiri beberapa saat, beberapa ketika untuk sembahyang. La yajiduna imaman yusalli bihim, tapi tak ada siapa pun boleh jadi imam kepada mereka. Akan ada di akhir zaman esok, kata Nabi SAW, kalau satu jemaah nak sembahyang, tu imam hari tu demam, kena batuk kering. Memang tak main lah. Kalau main pun tak kira dia tolak aku juga, aku nak baca Fatihah tak boleh. Demam tu imam hari tu, pakai tak sembahyang maghrib hari tu. Saya pergi ceramah satu tempat lah tuan-tuan, tak usah sebut nama lah. Tapi bukan di Kedah, bukan di Pulau Pinang, no, jauh di Zimbabwe. Mana banyak jauh tuan-tuan. Nak habaq kata ada lah. Pengurusi kata ustaz, tajuk hari ni tak usah bagi susah-susah, bagi senang. Bagi tahu dekat mereka kepentingan ilmu agama dalam hidup mereka. Saya bagi tajuk tu dekat ustaz, ustaz balun lah, ustaz nak pancung kau, ustaz nak gosok, tu tabuh kau ikut suka. Yang penting apa saya nak beritahu ke ustaz, kata pengurusi, dia kata kadang-kadang dia kata saya duk jadi imam, saya pengurusi, saya imam, saya semua. Tapi pernah dia kata kadang-kadang saya tak ada, saya pergi rumah anak apa semua ke, orang komplain, orang kata haji janganlah duk keluar daripada kampung, daripada tempat kita ni kerak sangat. Pasal apa? Dia tanya. Pasal 3 hari haji tak ada, waktu semayang macam tak ada di surau. Pasal apa pergi jadi lagu tu? Pasal tak ada siapa pun berani pergi jadi orang nombor 1. Pasal kalau pergi kena B tak pergi terus, tak sembahyang. Surau tak ada imam, tak ada orang berkemampuan. Makna dia Nabi nak beritahu di akhir zaman esok kejahilan sampai ke tahap tu. Sehingga dalam hadis yang lain disebut oleh Nabi SAW, Nabi nak gambarkan jahil ni bahayanya lagi. Nabi kata ya terusul Islam, di akhir zaman esok Islam ni akan pudar, Islam ni akan hilang seri dia. Bukan kerana Islam tu tak bagus. Nabi kata kama yadrusu wajhu thawb, seperti mana ni warna pada pakaian, corak pada pakaian dia luntur. Akan ada di akhir zaman esok Islam ni akan hilang seri dia kepada umat dia tuan-tuan. Seperti mana baju hak kita pakai ni, baju tuan-tuan hak 10 tahun dulu tuan-tuan pakai dia. Ada hak pakai, ada hak tak pakai, dah lipat simpan. Ada hak lipat-lipat pokok ada rumah anak yatim ke nak dia pun bagi hak tu. Nak bagi tahu kata apa tuan-tuan? Tak cantik lah. Kain batik orang perempuan hak beli Langkawi 15 tahun dulu nak pakai lagi tak? Tak pakai lah, corak lama. Tak pakai dah, fashion ni tak pakai dah. Malu nak silai kain di luar apa semua, nak pakai kain batik tu segan lah, tak pakai, simpan. Buat apa? Buat lak mereka. Islam di akhir zaman Nabi gambarkan seperti mana corak pada pakaian yang pudak tuan-tuan. Hatta kata Nabi SAW, pada ketika itu Allah akan angkatkan wala yusra ala kitabillahi fi lailah.
kemuncak kepada kejahilan umat ni tuan. Sekarang ni ada dah bibit jahil. Kemuncak kepada kejahilan yang akan jadi nanti tuan-tuan. Dalam satu malam saja Allah angkat ilmu Al-Quran, ilmu Islam yang terkandung dalam Al-Quran. Fala yabqa, pada ketika itu kata Nabi SAW, fala yabqa fil ard minhu ayat. Tidak ada pada ketika itu atas muka bumi Allah Ta'ala ni wala satu ayat. Makna dia jahil belakang. Hatta kata Nabi SAW pada ketika itu, wa tabqa tawaifu minan nas, yang ada pada ketika itu tuan-tuan hanya orang tua-tua. Al-Syeikh Al-Ajuz, kata Nabi, Al-Syekhul Kabir wal-Ajuz, orang tua-tua yang lemah-lemah dah, duk main masjid, main surau, habis mayang, duk lepak balai lintang, kena kopi tak? Nabi kata pada ketika itu, kopi tu saya kata, habis mayang turun pergi ke tanah ni tuan-tuan, duduk di atas kerusi, tak ada apa, semua jahil, tak ada ilmu. Kata Nabi, yang ada pada ketika itu hanya la ilaha illallah dalam hati dia. Masa tu kalau orang tanya ni, Pak Cik orang Islam? Ya, orang Islam. La ilaha illallah ya tahu, lain daripada tu tak tahu. Sebab di awal hadis tu Nabi kata, hatta la yudra ma siyam wala salah wala nusuk wala sadaqah. Hari ni ada tak tahu apa tentang, pergi tanya tentang semayang tuan-tuan, rukun 13 dia susun jadi 16. Tuan-tuan boleh bayang tengok Al-Fadhil Ustaz Kamil kita hak dua akad nikah orang kenal sangat lah jenis ni. Bukan suruh susun rukun semayang tuan-tuan, minta baca surah Al-Ikhlas boleh tak? Paling-paling korang hak tu pun jadilah nak jadi imam pada isteri esok ni, walaupun dia tak wajib, tapi nak dengar surah Al-Ikhlas. Dia nanti ajak Tok Qadhi balik, dia kata surah Al-Ikhlas tak ada. Ikhlas tu sifat manusia dia lah. Tu imam duduk lagu tu, hai pening ni. Dia ajak pula tu imam, dia kata tu imam, ikhlas ni bukan surah, ikhlas ni sifat kita. Tu imam ikhlas, saya ikhlas, kita buat kerja ikhlas. Ikhlas tu sifat tu imam tu, sebut surah apa semua. Ni tu imam tak mau cakap banyak, dia nanti buka Quran, dia tunjuk ni nama dia surah Al-Ikhlas. Oh, qul huwallah, aku tahu. Tuan-tuan, jahil ni satu penyakit yang cukup bahaya. Tu tak tanya hak susah-susah, baru tanya tu surah Al-Ikhlas. Tak suruh lagi dia menceritakan tentang soal-soal yang bersangkut berkaitan dengan perempuan yang dia nak kahwin. Hari ni tuan-tuan, bukan nak jamin 100%, tapi lebih dari 50% lah Ustaz Tami Imam Muda Ar-Razi kita. Suami-suami yang nak berkahwin, nak mendirikan rumah tangga, bukan takat fardu ain dia yang kena lepas. Dia perlu kuasai apa yang perlu isteri dia tahu, iaitu khususnya berkaitan orang perempuan, berkaitan darah haid, darah nifas, wiladah. Paling kurang tahu nama, reti, tahulah sikit-sikit hak umum-umum. Ni sampai bini cuti 35 hari, hantam saja lah bu. Tak mayang ni mau tak mayang cuti ke bang cuti hang bagus Tuhan bagi cuti lama. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kecelaruan umat yang ada pada hari ini dia akan bermula pada situ. Dan kemuncak dahsyatnya apa yang disebut oleh Ustaz Tirmizi sebentar tadi tuan-tuan, dia melibatkan soal akidah umat. Ibadah satu hal, akhlak yang runtuh pada hari ini kerana tak ada ilmu. Anak-anak kita lebih menekankan soal akademik. Bukan salah menekankan soal akademik, tapi tak ada agama langsung pada anak-anak. Anak-anak darjah 6 kerana nak periksa UPSR langsung tak baca Quran, tak perlu pergi mengaji, tak payah pergi sekolah Arab kerana nak dapat 5A. Fenomena ini fenomena yang sangat bahaya kepada umat Islam. Ibu bapa pada hari ini bila jadi keadaan-keadaan yang mendesak supaya anak dia menguasai satu akademik, bidang-bidang akademik, dia lupakan terus bidang-bidang agama. Anak-anak yang pergi ke sekolah menengah waktu rendah pakai tudung elok, pergi menengah ibu suka hampalah, apa pandai, apa besar lah. Ini yang berlaku kepada umat akhir zaman, dan yang dahsyatnya apa yang disebut satu bentuk penyelewengan, keruntuhan yang melibatkan soal akidah umat Islam, itu yang paling dahsyat.
dan muncullah apa yang disebut oleh panel yang pertama kita dan apa yang disebut oleh moderator kita sebentar tadi, semuanya berpunca daripada kejahilan umat akhir zaman. Saya kira cukup sekali tu untuk orang yang pertama, tuan moderator. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Hafizal. Pendek ceritanya Ustaz, jahil ni satu benda yang cukup membahaya. Kerana itu Allah mengutuskan Rasulullah SAW untuk membantras penyakit jahil daripada terus merebak dalam masyarakat. Muslimin muslimat rahimakumullah, kita nak pergi kepada ahli panel kita yang ketiga, orang muda, imam muda, insya-Allah Ustaz. Mana-mana surau ada imam. Kita ada imam muda di sana. Tua pun orang panggil imam muda kan. Tapi cerita pasal tak ada imam ni, mana-mana masjid, mana-mana surau, mai solat zuhur, solat asar mai pakai tolong. Takut pasal apa? Pasal tak mampu untuk jadi imam. Baik. Kepada Imam Muda Ar-Razi, saya nak bertanya soalan tentang orang muda. Kerana hari ini orang muda ni kita harap menjadi pelapis kepada masyarakat kita, generasi kita akan datang. Tetapi apa yang kita lihat pada hari ini, kekuatan masyarakat orang-orang muda ni kurang. Macam contoh tak malam ni lah, lapis muda ni kurang. Kalau tengok di masjid-masjid, tengok di surau-surau, banyak hak lapis, hak pencen-pencen, nak umur nak hampir-hampir pencen. Macam surau masjid ni jadi tempat kelab orang-orang pencen. Orang muda pergi mana? Majlis-majlis ilmu mereka tak minat. Tapi mereka minat pada program-program berbentuk hiburan. Sebab itu kalau kita tengok waktu tragedi apa ni hak berlaku sekarang ni, MH370, gempak satu dunia. Barulah kita terhegeh-hegeh nak batalkan konsert-konsert yang melalaikan generasi muda. Itu pun dah macam-macam lagi nak buat ni. Nasib baiklah kita bersimpati atas tanda kesedihan. Kita berhenti tu kerana sedih, bukan kerana kita nak bertaubat pun. Jadi nak tanya kepada Al-Fadhil Ustaz, macam mana Ustaz golongan muda hari ini, terutamanya Ustaz mewakili orang muda, macam mana orang muda hari ini untuk mendepani permasalahan sekularisme dan hedonisme, yakni hiburan yang melampau, yang menjadi hidangan kepada orang muda yang banyak menyebabkan mereka lalai daripada mempelajari ilmu-ilmu agama. Silakan Al-Fadhil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Terima kasih kepada Fadil Ustaz Tuan Moderator. Ini muliakan sahabat panel Fadil Ustaz Tirmizi Al-Hafiz, ahli panel kedua Ustaz Hafizal Al-Hafiz, dan saya Alhamdulillah malam ni sekali lagi bersama Ustaz Tirmizi. Baru semalam duk forum sekali dekat taman apa tu nama lupa dah, Taman Legenda Padang Serai juga. Malam ni sekali lagi tak lupa lafaz takzim hormat saya kepada ahli tan kuasa surau Al-Ihsan. Kalau tak silap nama surau Al-Ihsan, Taman Serai Setia. Semua jawatan kuasa, penganjur program, hadirin yang hadir, para asatizah, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan guru sekalian, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, adik-adik, kakak-kakak. Alhamdulillah, soalan yang ditanyakan oleh Tuan Moderator di pusingan pertama ini tentang cabaran yang anak muda zaman dah ni sedang hadapi. Soalan lebih spesifik tadi di hujung soalan, Ustaz Moderator kata keadaan satu fahaman, satu aliran, satu anutan yang dipanggil sekularisme dan hedonisme. Sebelum kita nak ulas panjang, yang kita kenal dulu bahasa moden ni datang apa. Sekali lagi ada hak palung patang panjang duk ingat apa benda Ustaz ni cakap. Sekularisme ni apa? Dia jenis satu budaya. Sekularisme ni satu pendekatan daripada puak barat. Tak payah kita sebut Amerika ke Israel ke, siapa saja yang nak berjatuh Islam tak boleh tengok Islam senang.
Dia tak akan cari cara yang payah-payah sangat. Hari ini kita tengok musuh Islam, dia berani kacau, sentuh kulit orang Islam, berani tumpahkan darah umat Islam, berani pijak tanah orang Islam. Kita tengok di Palestin. Kenapa Israel berani serang tanah Palestin? Sepatutnya sebelum dia serang Palestin, dia fikirlah dalam kepala otak dia apa dia? Di kiri kanan Palestin adanya Jordan, adanya Mesir, adanya Saudi. Semua negara Islam kiri kanan Palestin. Sepatut dia fikir dalam kepala dia apa? Kalau aku cari pasal dengan Palestin, sagi negara Islam lain kiri kanan tu, mai serang aku balik. Tapi dia berani kacau. Dia berani buat, dia berani bunuh saudara kita, saudara se-Islam kita, berani sembelih, berani rogol. Dari mana datang keberanian mereka? Sebab sebelum mereka kacau kita dengan cara senjata-senjata canggih mereka dah guna satu senjata khas, iaitulah akal mereka. Yahudi Nasrani guna akal, mereka kaji Islam ni apa, lagu mana cara orang Islam ni beramal dengan Islam. Musuh Islam Yahudi ini, dia dah belajar, dah kaji dalam Al-Quran. Bukan setakat kaji biasa, dah hafaz Al-Quran 30 juzuk. Kita bukan nak kata orang Islam saja hafal. Musuh Islam sebelum nak sentuh Islam, sebelum nak serang Islam, dia kaji Islam, dia hafal dulu Quran. Bukan setakat hafal ayat Quran, dia bagi faham makna Al-Quran. Dia kaji hadis, dia hafal hadis. Semua tu dia buat sebab apa? Nak cari di manakah kelemahan terbesar umat Islam. Maka mereka jumpa kelemahan terbesar umat Islam itu di mana? Di sini. Di hati umat Islam itulah puncanya. Bila kuat hati seorang Muslim, kuatlah dia punya Islam. Bila lemah hati seorang Muslim, lemahlah dia punya Islam. Lagu mana boleh rosak hati itu? Mereka dah kaji Quran, mereka dah kaji hadis. Hati umat Islam akan rosak. Allah dah sebut dalam Quran, Nabi dah sebut dalam hadis. Jangan makan benda sekian-sekian, nanti rosak organ kamu. Kamu lembab nak beribadah kepada aku. Nabi kata jangan makan benda haram, benda syubhah, nanti hati kamu hitam, doa kamu tak dimakbulkan Allah, kamu tak bersemangat nak beribadah kepada Allah. Puak-puak kafir laknatullah ini dah kaji benda ini, mereka tahu. Jadi mereka pun cari benda. Sebab apa mereka pulun nak kaji sangat? Sebab mereka nak cari punca lemah utama umat Islam. Pasal apa mereka nak cari punca lemah utama umat Islam? Sebab mereka tahu di akhir zaman umat Islam lah yang paling ramai. Zaman kita ini umat Islam paling ramai, paling besar. Kalau nak lawan cara fizikal, mereka tahu mereka akan kalah. Jadi senang saja kita cari lagu mana nak bagi mereka lemah. Islam ni hanya akan lemah bila mana penganut dia, bila mana orang Islam itu sendiri tak ada rasa sayang dekat dia punya Islam. Daripada mana mai rasa tak sayang kat Islam? Daripada sini. Maka bila musuh Islam, Yahudi, Barat, Amerika semua jumpa cara nak bagi rosak Islam, iaitu merosakkan umat Islam itu dulu. Lagu mana nak rosakkan umat Islam? Rosakkan hati dia. Lagu mana nak rosakkan hati dia? Buat mai dekat dia, hidang depan mata dia segala macam benda yang tak patut, hidang di telinga dia segala benda yang tak patut, bagi dia makan segala benda yang dia tak patut makan. Sebab tu hari ni kita tengok banyak produk-produk, terutama kita tengok golongan muda, anak muda, mereka cukup cepat tertarik dengan benda yang trendy ni, fashion ke. Nak makan makanan apa sikit, makanan segera, tak kelas kalau tak pergi McDonald. Siapa buat McDonald? Amerika. Siapa buat McDonald? Yahudi. Yahudi buat McDonald. Kita pergi ke negara haram Israel sana, ada tak McDonald? Tak ada. Nak minum air, tak kelas kalau minum air Coca-Cola. Dulu kita tengok iklan punya meletup, nak beli air Coca-Cola tak payah order pakai mulut, buat gaya saja, macam tu. Pernah tengok? Ingat tak ustaz kita gelak, dia ingat kot iklan tu. Ingat kan?
Pi order dekat kaunter buat bergaya macam tu saja. Tahu dah nak order Coca-Cola sebab bila minum saja dia jadi seriau macam mana tak tahu. Anak muda dia rasa dia akan jatuh standard dia. Geng-geng aku semua langgar ayat Coca-Cola. Jadi dia ikut makanan, minuman, pakaian semua yang trendy, yang semasa. Dia up to date. Siapa yang buat Coca-Cola? Yahudi. Tadi Yahudi buat McDonald, dia ambil kat McDonald, dia makan kat McDonald, dia buka kat restoran McDonald di negara mereka, tak buat. Habis kenapa mereka buat produk tu? Sebab mereka nak bagi orang makan. Sebab tu negara utama yang banyaknya tempat-tempat lagu ni negara umat Islam. Mereka ekspor ke negara umat Islam, nak bagi rosak dalaman. Bila rosak dalam, apa jadi? Saya dah sebut tadi, Allah sebut dalam Quran, Nabi sebut dalam hadis. Kamu lembab, kamu lemah, tak ada semangat nak beribadah kepada aku. Hati kamu hitam. Yahudi cipta macam-macam. Mereka cipta rokok. Rokok asal daripada Yahudi. Mereka isap tak? Mereka tak isap. Ayat Coca-Cola, tuan-tuan tahu cerita di Thailand. Banyak, 3-4 buah hospital di Thailand. Doktor-doktor mereka pelik pasal apa pesakit di 2-3 tempat hospital ni. Pesakit dia mengalami sakit yang sama. Sakit apa? Organ dalam jadi haus. Bukan haus dahaga tu. Haus jadi apa orang kata? Haus lah. Nipih, jadi nipih. Jadi terhakis. Organ kalau besar jadi kecil. Hak tebal jadi nipih. Tu jadi keadaan organ dalaman. Doktor-doktor pun kaji apa benda yang menyebabkan pesakit-pesakit ni nak dekat sama dia punya sakit. Benda apa dia pun buat. Cek-cek balik, tanya rutin mereka duk minum ayat Coca-Cola. Suatu hari dulu di Thailand meletup satu fenomena ayat Coca-Cola ni. Kalau minum, pakat minum semua. Siapa tak minum, oh dia tak kelas lah. Billboard tepi jalan, gambar besar, letak artis mana-mana minum ayat Coca-Cola. Buat iklan dalam TV, iklan gila-gila punya iklan. Nak bagi orang suruh minum juga. Kemudian doktor ni pun kaji, kenapa bila mereka ni minum ayat Coca-Cola jadi lagu ni? Kenapa bila minum ayat Coca-Cola ni jadi lagu ni? Organ mereka dalaman. Ambil kandungan ayat, test, buat kajian, jumpa satu bahan yang tak patut ada dalam makanan dan minuman. Wallahualam bahan apa benda tu, tapi dalam makanan, dalam minuman, benda tu tak patut ada. Kajian itu Persatuan Perubatan Thailand hantar pergi ke Britain. Di England tu. Hantar pergi ke England. Bila hantar pergi ke England, Persatuan Perubatan England tengok, ni apa benda hampa nak tunjuk kat kami ni? Persatuan Perubatan, doktor-doktor daripada Thailand pun kata, ni nak tunjuk keputusan ni. Sebab belah Eropah ni tempat hampa paling besar buat ayat Coca-Cola. Lepas tu apa jawapan daripada Britain ni? Persatuan Perubatan Britain, kami dah tahu lama dah benda ni. Doktor-doktor Thailand tanya, habis kenapa hampa tak sekat? Benda ni bahaya kepada manusia. Kemudian apa jawapan daripada doktor Britain ni? Dia kata, kami dah angkat kepada Kementerian Kesihatan negara kami. Mereka sekat. Mereka kata jangan buat keluar benda ni. Sebab apa? Yang mengawal Britain, yang mengawal England adalah Yahudi. Yang mengawal Amerika Yahudi. Banyak negara-negara besar atas dunia ini, belah barat sana, dikawal oleh Yahudi. Macam-macam benda yang kadang-kadang kita pandang negara tu, lagu tu saja kita tengok. Negara Amerika bukan mak saleh biasa. Rakyat dia mungkin tak salah. Sebahagian daripada kaki tangan kerajaan mungkin tak salah. Tapi di sebalik tu, kita tengok peristiwa 11 September dulu. 11 September ke 9/11 11? 11 September 11/9 2001. Sampailah jadi benda yang dipertikaikan oleh orang, bukannya hasil daripada tangan orang Islam, bukannya hasil daripada tangan seorang pengganas, bukan. Ia adalah satu konspirasi. Siapa? Yahudi. Tak payah kita tengok jauh, satu fakta saja saya sebut. Hari berlaku serangan Menara Berkembang World Trade Center New York tu, hari berlaku serangan 11 September 2001 tu,
Bukan hari public holiday, bukan hari cuti apa. Orang main kerja. Tapi hampir 5,000 lebih kaki tangan yang beragama Yahudi tak datang kerja pada hari tersebut. Mereka pergi ke mana? Ini salah satu fakta besar yang membongkar di sebalik peristiwa 11 September. Ini Yahudi. Yang tu saya nak bagi kenal Yahudi itu apa. Saya baru sikit menjawab persoalan. Jadi bila Yahudi, dia angkat mikrofon dah. Baru sebut dia angkat. Bila Yahudi dia tahu di akhir zaman umat Islam ramai, dia tak boleh lawan cara fizikal, berdepan dia akan kalah. Maka dia cuba lemahkan umat Islam. Sebab tu kita tengok hari ini, bila berlaku penyembelihan umat Islam, penindasan umat Islam di negara-negara luar, di mana-mana saja, bila buka saja berita, kita tengok berita melaporkan hari ini Gaza 60 orang terkorban, terkena berilan bom dilepaskan Israel. Kita pun tengok kesiannya, tak ada hati perut, betul lah. Depa ni memang nak kena teruk lah, mati besok-besok masuk neraka, kena bakar, macam-macam kita punya marah. Lepas pada tu habis berita, pukul 9 masuk program baru, Bintang Kecil. Anak-anak muda melompat-lompat atas pentas. Ibu-ibu pun tengoklah, duduk kaca TV. Tengok TV, comel lah budak ni. Untungnya mak dia, anak dia kecil-kecil dah reti melompat dah, dah reti melandak dah, dah reti menyanyi dah. Ini liciknya Yahudi, musuh Islam. Sebab itu wujudnya fahaman sekularisme, hedonisme. Sekularisme ni apa dia? Satu pendekatan baru di zaman moden ini, iaitu urusan atas dunia ini tak ada dikaitkan dengan agama. Semuanya urusan dunia. Nak berpolitik, politik cara apa politik atas dunia? Jangan kait politik dengan Islam. Nak kelangsungan hidup, peraturan hidup manusia, undang-undang dalam negara, tetap ikut undang-undang apa yang selari dengan kehendak manusia. Jangan guna pendekatan agama. Itu sekularisme. Dalam sekularisme ada 5 prinsip pendirian dalam sekularisme. Salah satunya hedonisme. Hedonisme ni apa dia? Sebut betul-betul hedonisme, bukan Hindunisme. Tak dia jadi Hindu pula. Ni bukan Hindu, hedonisme. Hindun pun bukan. Hindun apa tu, hak nama siapa? Siapa kan nama perempuan yang hantar Wahsy bunuh Sayyidina Hamzah. Hedonisme ni apa dia? Salah satu daripada pecahan dalam sekularisme. Hedonisme adalah satu gaya hidup, enjoy, bebas, kesenangan, tak terikat dengan apa-apa. Senang kita faham cara enjoy. Bangun pagi, suka hati dia nak buat apa. Dia tak payah terikat dengan undang-undang keluarga, tak payah terikat dengan undang-undang negara. Apa dia nak buat, suka hati dia. Dia nak pergi cari kelab malam, pergi. Dia nak pergi cari apa, ikut. Itu kesenangan yang dihadapi, kesenangan yang diambil oleh orang yang mengamalkan gaya hidup hedonisme. Inilah senjata besar musuh Islam Yahudi. Dia guna nak bagi hitamkan hati umat Islam. Inilah persoalan tanya kepada saya, cabaran anak muda sekarang. Itu keadaan yang kita hadapi. Biar kita nampak, mereka takkan biar kita senang. Tengok tadi Ustaz moderator sebut dah, masa berlaku tragedi kes MH370, hari keempat berlaku kehilangan, hari ketiga minta maaf, Kapten Nurudin dia masuk dalam TV3, dia bercakap depan umat Malaysia semua. Umat Islam Malaysia semua dengar perbicaraan Kapten Nurudin cakap pasal tauhid. Jangan duk angkuh dengan sistem kita, teknologi kita. Kita kena kembali kepada Allah. Suruh doa daripada orang-orang soleh, pergi minta orang-orang soleh doakan. Ahli keluarga juga kena doakan, sebab doa mereka adalah sebagai orang yang beremosi. Bermakna dia minta kita bermunajat kepada Allah, semua rakyat Malaysia, untuk bagi jumpa kapal terbang yang hilang. Besok tu ingatkan semua tak sedar diri. Siapa pula main? Sekong orang tua Malaun bomoh Ibrahim Mazin main depan. Dengan bonyoknya, dengan tikar Zam-Zam, Malakazam, apa? Semalam tu baru Kapten Nurdin cakap bab tauhid. Tiba-tiba Allah nak tunjuk kat kita, kita belum kembali kepada Allah sebenarnya. Kita main bomoh orang tua ni pula. Tak tahu depan saya ni ikut ada anak murid dia.
Sebab dia harap kat Malaysia ada 11 juta anak murid dia. Seni silat kayu ghaib pergi ke mana pun tak tahu. Lepas pada tu Allah nak tunjuk lagi, bila umat Malaysia dah sedar, semua saya tahu, saya bukan nak kata kita setuju, hampir 100% rakyat Malaysia lah, boleh kata 99% rakyat Malaysia benci dengan Ibrahim Makhzin. Lepas dia timbul di airport, seluruh dunia kata kat kita kat Malaysia, itu negara Malaysia, negara ahli sihir. Kawan-kawan kami ni, ustaz-ustaz duk belajar di Mesir, di Jordan, di Indon, kawan saya pun pakat kata, malunya kami jalan kat negara orang. Jumpa sikit, selisih sikit, orang kata, tu depa tu jalan nak beranak tu. Rakyat negara ahli sihir. Malu. Pasal apa malu? Kerana nama seorang orang tua mal'un. Siapa dia? Ibrahim Makhzin. Patut lepas tu kita sedar dah, Allah nak buka lagi satu benda. Malaysia belum kembali kepada aku, Allah kata. Allah nak buka satu lagi konsert. Apa nama? FFAM, Future Music Festival ASEAN. FAFM. 6 orang mati. Orang Melayu Islam pun ada. Konsep itulah yang duk kait dengan hedonisme. Orang yang nak pergi berseronok, melompat-lompat, berjoget-joget, dengar nyanyi-nyanyi melalak-melalak. Ini mereka saji dekat kita. Yahudi letak depan mata kita, terutama anak muda, untuk gelapkan kita punya hati. Bila hati dah gelap, dia tengok surau, dia lalu depan surau masjid, bunyi azan, dia tengok saja. Orang berjemaah di surau masjid, dia biar. Dengar kuliah, dia buat tak tahu, pasang speaker lagu melompat-lompat dalam rumah. Pasal apa perangai itu boleh ada? Pasal hati dia dah gelap. Dari mana gelap? Daripada dihidangkan, disajikan depan mata dia, depan telinga dia, apa dia? Budaya sekularisme, hedonisme. Maka rosaklah dalam ni. Dia pun pandang Islam, dia tak rasa nak ambil berat dengan Islam. InsyaAllah kita pakat jaga. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Ustaz. Saya kira masih ada pusingan lagi untuk Ustaz ulas tentang tajuk yang berkait. Baik, tadi Ustaz ada sebut tentang bagaimana hari ini masyarakat Islam jadi lemah daripada dalaman. Maka benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, umat akhir zaman, umat aku ramai, tetapi mereka itu lemah seumpama buih di lautan. Orang Islam ramai di sekitar Palestin, tapi mereka tidak mampu untuk mempertahankan tanah orang Islam di Palestin. Tadi Ustaz ada menyebut juga tentang apa nama tadi Ustaz sebut nama Tok Bomo siapa tadi? Ibrahim Makhzin. Ibrahim Makhzin. Kita satu dunia malu melihat gelagat orang tua yang kita kata memang jelas menyimpang daripada akidah Islam. Sudahlah menyimpang daripada akidah Islam, tunjuk pula kelakuan yang tidak berakhlak. Macam Laksmana Doremi dengan terompong. Ustaz cerita pasal bangsa hikmat, tak cerita lagi sana. Jadi Ustaz, saya nak tanya kepada Al-Fadhil Ustaz tentang cabaran kita pada hari ini. Lihat golongan dewasa, akhlak rosak, khurafat sana sini, cerita tahyul menjadi mainan, bomo, santau, susuk. Tengok orang muda rosak akhlak, hinjut-hinjut sini, terlompat sana dengan segala macam hiburan. Jadi nak minta pandangan Ustaz, kecelaruan orang Islam di Malaysia pada hari ini daripada sudut akidah dan akhlak merupakan satu fenomena yang merosakkan Islam itu daripada dalaman. Silakan Ustaz minta penjelasan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik, kita masuk kepada pusingan yang kedua. Saya betul dia, saya tak mau ulah dah pasal Ibrahim Makhzin ni. Saya dah menyumpah dia banyak orang teruk bodoh, terus lagi teruk je kot. Tanya dengan saudara kita, sahabat kita mana yang duk tengok video kita tu, berapa siri kuliah saya duk menyumpah nama dia, duk sebut nama dia. Tak tahulah dia sakabut. Mula memang tak mau cakap, tapi saat lagi dia nanti pusing, nanti main cakap pasal dia juga. Dia tak ada guna pun benda ni. Ikutnya kalau kata kita ulah benda ni, dia akan jadi satu macam mana benda hit. Hari ni video dia trending. Kalau kata kita tengok video Ibrahim Makhzin ni, apa video yang pasal dia trending belakang. Kalau ceramah agama,
Saya itulah yang saya heran di Malaysia ni, ajaran sesat ni berlambak-lambak ni, orang punya ramai. Tapi kalau kata ajaran betul ni macam kita duk cakap nas Quran, sat lagi hadis, sat lagi Quran, sat lagi hadis. Hak mai banyak ni lah. Itulah saya pun ingat 2015 tak mau dah mengajar ajaran betul, ingat nak mengajar ajaran sesat pula. Kok dia ramai sikit pasal kita lah ni duk punya duk jerakah macam nak telucuk speaker-speaker ni, hak duk mai